Lebih kejam dari haiwan. Itulah ungkapan yang dapat menggambarkan perbuatan pembunuh bayi berusia 5 bulan Adam Raikal. Pengasuh yang diamanahkan tergamak menyumbat mayat bayi itu di dalam peti sejuk di rumahnya. Luluhnya hati seorang ibu apabila mengetahui anak syurganya itu dibalut kain napkin serta disumbat di dalam beg pakaian. Duka ibu tiada kesudahan. Bayi perempuan berusia 11 bulan, Nur Muazzara Ulfah atau dikenali Zara, juga maut atas kezaliman syaitan bertopengkan manusia. Perbuatan durjana, penderaan secara fizikal dan seksual mendapat pembalasan setimpal apabila suami pengasuh Zara dihukum penjara 20 tahun beserta 12 sebatan. Julai, misteri kehilangan Adam Raikal yang didakwa diambil seorang lelaki akhirnya terjawab. Mayatnya disumbat dalam peti sejuk. Pengasuh Adam Raikal, Nur Akilah Abdul Rahman, 33 tahun, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan. Menganiaya mangsa serta melupuskan mayat dengan niat menyembunyikan kematian. Adam Raikal maut akibat retak tempurung sebelah kiri kepala dan pendarahan bahagian kanan otak. Perbicaraan kes masih berjalan. Satu lagi kes kematian bayi kerana kezaliman suami seorang pengasuh mencemari kalender 2018. Tertuduh Hazmi Majid, 36 tahun, seorang tukang gunting rambut mendera secara fizikal dan seksual Nur Muazzara Ulfah Muhammad Zainal di Bangi, Selangor. Harapan saya, apa yang berlaku dekat anak saya nak si pelaku ni dapat hukuman yang setimpal. Apa kata saya, dia kira hutang nyawa dibayar nyawa. Saya nak perlakuan ni dilakukan dengan adil. Walau apa yang terjadi, biar si pelaku ni dapat hukuman dia. Saya tak nak benda ni terjadi dekat anak yang lain pula, dekat baby-baby yang lain. Biarlah kiranya ni terjadi dekat anak saya. Jangan dia pengajaran untuk mak-mak di luar sana, ayah-ayah di luar sana. Hazmi menjalani hukuman penjara 20 tahun dan 12 sebatan sejak bulan lalu. Demi tugas, nyawaku dipertaruhkan. Operasi mencari mangsa hilang di Lombong, Taman Putra Perdana Puchong, Selangor bertukar tragedi. Malam terakhir, 6 anggota bomba dalam satu ikatan tali mengharungi detik-detik memilukan, lemas ditarik pusaran arus deras. Jam 9.50 malam gugurnya 6 wira penyelamat negara itu. Begitu juga keheningan malam mengiringi tragedi seorang anggota polis tergelincir dari tebing sungai ketika mengejar suspek. 7 hari menanti jawapan. Sungai Pakar, Terengganu, mayat Wan Muhammad Arif ditemukan. Tiada kata mampu mengubah keadaan, hikmat hingga hujung nyawa. Malam 3 Oktober lalu adalah kali terakhir 6 anggota bomba melakukan operasi mencari dan menyelamat bersama-sama. Usaha mereka mencari seorang remaja yang tergelincir di Lombong bertukar tragedi. Jam 9.15 malam, ke-6 anggota bomba terlibat ditarik arus aliran air Lombong yang kuat. Mereka lemas ditelan pusaran air dalam keadaan terbalit pada tali yang diikat antara satu sama lain. Wira-wira merah Allahyarham Muhammad Fatah Hashim, Izzatul Akmal Wan Ibrahim, Mazlan Omar Baki, Yahya Ali, Adnan Osman dan Muhammad Ifzul Malik Syari pergi buat selamanya. Desember lalu, tarikh yang dirancangkan untuk majlis perkahwinan seorang anggota bomba, Muhammad Adib Muhammad Kasim. Tetapi itu tidak terjadi. 5 hari sebelum itu, Muhammad Adib dijemput Ilahi selepas 3 minggu bertarung nyawa. Beliau parah dipercayai dipukul oleh sekumpulan perusuh di hadapan Kuil Seri Mahamariaman Sivil Subang Jaya sewaktu operasi memadamkan kereta yang dibakar pada 26 November lalu. 23 kenderaan musnah dibakar.
manakala cermin sebuah pusat beli belah dipecah dan bangunan dirosakkan. Siasatan polis mendapati peguam pemaju One City Development Sendirian Berhad memberi upah RM150,000 kepada 50 lelaki untuk menceroboh, mengambil alih dan mengawal kulit tersebut. Lebih 90 individu disyaki terbabit dalam insiden rusuhan itu diberkas polis dengan 50 daripadanya direman antara 2 hingga 5 hari bagi membantu siasatan. Jasa dan nama Wira-Wira Merah terlibat diabadikan di Tugu Peringatan Wira Merah di Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia, wilayah Tengah Kuala Kubu Baru, Selangor. Dan ini pula kejadian menimpa seorang anggota polis yang terjatuh ke dalam Sungai Pakar, Dungun, Terengganu sewaktu mengejar suspek kes pecah rumah. Seminggu berselang, mayat Konstebel Wan Muhammad Arif Wan Yahya dijumpai terapung di permukaan air kira-kira 300 meter dari lokasi dia terjatuh. Hilangnya perwira negara. Tiada galang ganti, khidmat mereka hingga hujung nyawa dikenang. Istiadat pertabalan Sultan Kedah ke-29 yang berlangsung dalam suasana penuh tradisi dan adat resam Kesultanan Melayu Kedah pada 22 Oktober lepas menjadi antara peristiwa penting dan bersejarah pada tahun ini. Pertabalan Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah sebagai Sultan Kedah ke-29 mengulangi sejarah 59 tahun lalu, iaitu saat berlangsungnya istiadat pertabalan Sultan Kedah ke-28 Sultan Abdul Halim Muazzam Shah pada 20 Februari 1959. Istiadat pertabalan pada 22 Oktober lalu syarat dengan tradisi dan adat resam Kesultanan Melayu Kedah. Ia bermula dengan istiadat letak kerja, istiadat ziarah makam, istiadat siram tabal, istiadat perarakan dan perbarisan kehormatan menyusul sebelum diadakan istiadat pertabalan Sultan Kedah ke-29. Sultan Salahuddin dimasyhurkan sebagai Sultan Kedah ke-29 pada 12 September 2017. Baginda menggantikan Sultan Abdul Halim yang mangkat sehari sebelum pemasyhuran tersebut. Satu lakaran sejarah buat sukan negara apabila anak jati Selangor Hafiz Shahrin atau lebih dikenali sebagai Peskau mencipta nama selaku pelumba Malaysia dan Asia Tenggara pertama beraksi dalam kejuaraan dunia MotoGP. Manakala kilauan 7 pingat emas di Temasya berprestis Sukan Asia mengukir senyuman kontingen negara berjaya memperbaiki pencapaian edisi 4 tahun lalu dengan memenangi 2 pingat emas. Semangat itu saya bawa menaiki ATV ini di Risda Eco Park Slim River, Perak. Gelaran pada nama Perwira Negara tetap berpegang teguh pada prinsip berpijak di bumi nyata. Itulah Malaysia Tanah Airku. Pujian harus diberikan kepada Hafiz Shahrin sepanjang semusim bersama pasukan Monster Yamaha Tech3 mengharungi getir saingan MotoGP. Hafiz hampir mengecapi gelaran pendatang baru atau rookie terbaik MotoGP. Begitupun prestasinya ternyata telah membuka mata nama-nama besar. Sebaris dengan Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Andre Dovizioso, legenda Valentino Rossi dan juara dunia 2018 Marc Marquez, Hafiz yang sinonim dengan julukan El Pascao tampak menyalah menamatkan 19 pusingan perlumbaan musim ini di tangga ke-16 dengan 46 mata. Prestasi itu dijadikan sebagai pembakar semangat buat Hafiz menjelang musim depan untuk mengendalikan jentera pengeluar bersama pasukan Red Bull DTM Tech3. Malaysia turut gah menerusi kejuaraan Formula 1 selepas pasukan Mercedes-AMG Petronas meraih kejuaraan berganda selaku pengeluar dan pelumba keseluruhan terbaik untuk 5 musim berturut-turut. Ia menyaksikan Lewis Hamilton muncul pelumba ketiga dalam sejarah perlumbaan F1 meraih gelaran juara dunia 5 kali untuk menyamai rekod pencapaian legenda Argentina Juan Manuel Fangio. Namun masih perlu bekerja keras untuk melakar kejuaraan 7 kali seperti mana dilakukan Michael Schumacher. Misi emas pelengkap yang ke-7 buat negara dalam Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 disempurnakan oleh pasukan skuash lelaki negara. Sasaran itu dicapai seiring 6 kilauan emas lain.
yang disumbangkan atlet bowling, sepak takraw, skuash perseorangan wanita, berbasikal trek dan pelayaran. Lebih membanggakan sukan para Asia dengan rekod baharu dunia menerusi Muhammad Rizwan Puzi yang mencatatkan masa 11.87 saat dalam acara 100 meter T36. Begitu juga aksi memukau Abdul Latif Romli yang memperbaharui rekod dunia miliknya sendiri dalam acara lompat jauh T20 dengan lompatan sejauh 7.64 meter. Malaysia menamatkan cabaran dengan meraih 17 pingat emas, mengatasi pencapaian terbaik sebelum ini yang dilakukan di Incheon, Korea Selatan pada 2014. Impian pasukan bola sepak kebangsaan untuk menjulang Piala AFF Suzuki buat kali kedua tidak kesampaian. Meskipun Harimau Malaya gah menyingkirkan juara bertahan Thailand di separuh akhir, namun kegembiraan itu hanya sementara. Misi sukar mengulangi pencapaian 2010 gagal direalisasikan anak buah Tan Cheng Ho selepas tumbang kepada Vietnam di final. Final Piala Malaysia paling dramatik. Kebangkitan luar biasa ditunjukkan Perak tatkala berdepan Terengganu. The Boss Gaurus menamatkan penantian 18 tahun merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali ke-8. Ada hikmah di sebalik keperitan, ada ujian di sebalik kegembiraan. 365 hari jika tidak membawa satu lembaran, manakan dapat memberi makna imbauan. Saya Zari Zafri Abdul Aziz mewakili seluruh kru penerbitan Berita TV9 mengucapkan selamat tahun baru. 2018 bergerak pergi, 2019 sedang menanti. Sejam mengimbau peristiwa yang terjadi, setia menonton sampai ke saat ini. Berita TV9 sentiasa di hati sehingga kita ketemu lagi. Terima kasih 2018, ahlan wa sahlan 2019.